Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-7. Yeremia berkhotbah di rumah Tuhan. Tuhan menyuruh aku pergi ke rumah Tuhan dan berdiri di pintu gerbang yang dilalui penduduk Yahuda ketika mereka datang untuk beribadat. Dia menyuruh aku mengumumkan firman Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel kepada mereka. Ubahlah kelakuan dan cara hidup kamu, maka aku akan membenarkan kamu tetap tinggal di sini. Jangan percaya kepada kata-kata dusta ini. Kita aman kerana ini rumah Tuhan. Sungguh ini rumah Tuhan. Memang ini rumah Tuhan. Ubahlah cara hidup dan kelakuan kamu. Berlakulah adil terhadap satu sama lain. Jangan tindas bangsa asing, anak yatim piatu dan balu. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah di negeri ini. Jangan sembah tuhan-tuhan lain, kerana perbuatan itu akan membinasakan kamu. Jika kamu mengubah cara hidup dan kelakuan kamu serta berhenti melakukan semua kejahatan itu, aku akan membenarkan kamu tetap tinggal di negeri ini yang telah aku berikan kepada nenek moyang kamu sebagai tanah pusaka. Kamu percaya kepada kata-kata dusta. Kamu mencuri, membunuh, berzina, memberi kesaksian dusta, mempersembahkan korban kepada Baal dan menyembah dewa-dewa yang tidak pernah kamu kenal. Selepas kamu lakukan semua itu, kamu datang menghadap aku di rumah aku sendiri, lalu berkata, "Kami aman." Kemudian kamu meneruskan perbuatan kamu yang keji itu. Adakah kamu menyangka bahawa rumah aku ini tempat persembunyian perompak? Aku telah nampak semua perbuatan kamu itu. Pergilah ke Silo, kota yang mula-mula aku pilih sebagai tempat orang beribadat kepada aku. Lihatlah apa yang telah aku lakukan terhadap tempat itu kerana dosa umat aku Israel. Kamu melakukan semua dosa itu juga. Sekalipun aku berfirman kepada kamu berkali-kali, kamu tidak mahu mendengar. Kamu tidak mahu menyahut ketika aku memanggil kamu. Oleh itu, apa yang aku lakukan terhadap Silo akan aku lakukan terhadap rumah aku ini, tempat yang kamu harapkan, tempat yang aku berikan kepada nenek moyang kamu dan kepada kamu ini untuk aku memperlakukan seperti Silo. Aku akan mengusir kamu dari hadirat aku seperti aku mengusir sanak keluarga kamu, orang Israel. Aku ini, aku Tuhan, aku telah berfirman. Umat yang keras kepala, ayat 16. Tuhan berfirman, "Hai Yeremia, jangan doakan umat ini. Jangan berseru minta tolong atau berdoa untuk mereka. Jangan merayu kepada aku. Kerana aku tidak mahu mendengar. Kerana aku tidak mahu mendengarkan doa kamu, Yeremia. Engkau sendiri nampak perbuatan mereka di kota-kota Yahuda dan di jalan-jalan di Yerusalem. Anak-anak mengumpulkan kayu api, orang lelaki menyalakan api, dan orang perempuan mencampur adunan untuk membuat kuih bagi Dewi yang dinamakan mereka sebagai Ratu Syurga.
Mereka juga mempersembahkan wain kepada tuhan-tuhan lain yang menyakiti hati aku. Tetapi sesungguhnya bukan aku yang disakiti mereka, melainkan diri mereka sendiri, sehingga mereka dipermalukan. Oleh itu, aku Tuhan Raja, akan menampakkan kemukaan aku yang menyala-nyala terhadap rumah Tuhan, terhadap manusia dan binatang, dan juga terhadap pokok serta hasil bumi. Kemukaan aku akan menyala seperti api yang tidak dapat dipadamkan. Ayat 21. Hai umat aku, kamu tahu bahawa ada beberapa korban yang kamu bakar di atas mezbah harus dibakar sampai habis, dan ada juga korban lain yang boleh kamu makan. Tetapi aku, Tuhan berfirman, lebih baik kamu makan kesemuanya. Ketika aku membawa nenek moyang kamu keluar dari Mesir, aku tidak memberi mereka peraturan tentang korban untuk menyenangkan hati aku, atau tentang korban-korban lain untuk aku. Aku hanya memerintahkan mereka untuk mentaati aku, supaya aku menjadi Allah mereka, dan mereka menjadi umat aku. Aku menyuruh mereka hidup menurut perintah aku, supaya mereka berbahagia. Tetapi mereka tidak mahu mendengarkan dan tidak mahu memperhatikannya. Malah mereka menuruti kehendak hati mereka sendiri, hati mereka yang keras dan jahat. Oleh itu, mereka menjadi semakin jahat dan tidak menjadi lebih baik sejak nenek moyang kamu keluar dari Mesir sampai hari ini. Aku sentiasa mengutus hamba-hamba aku, para nabi, kepada kamu. Tetapi tiada sesiapa pun yang mendengarkan atau memperhatikan mereka. Malah, kamu menjadi lebih degil dan lebih suka memberontak daripada nenek moyang kamu. Oleh sebab itu, hai Yeremia, sekalipun engkau menyampaikan semua firman ini kepada umat aku, mereka tidak akan mendengarkan engkau. Walaupun engkau memanggil mereka, mereka tidak akan menyahut. Engkau akan memberitahu mereka bahawa mereka ialah suatu bangsa yang tidak mahu mentaati aku, Tuhan Allah mereka. Dan mereka tidak mahu belajar daripada hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka. Kesetiaan mereka kepada aku sudah lenyap, malah tidak diceritakan lagi. Ya, umat Israel keras kepala kerana mereka mahu membuat kesukaan mereka sendiri dan bukan untuk mentaati Tuhan. Ya, sungguh sedihnya bila Yeremia mengabarkan firman Tuhan. Perbuatan jahat di lembah Hinnom, ayat 29. Tuhan berfirman, hai penduduk Yerusalem, merataplah, potonglah dan buanglah rambut kamu. Nyanyikanlah lagu perkabungan di atas puncak perbukitan, kerana aku, Tuhan, sedang murka dan telah menolak kamu semua. Penduduk Yahuda telah melakukan kejahatan. Mereka telah meletakkan berhala-berhala mereka yang aku benci itu di dalam rumah Tuhan, sehingga menajiskannya. Mereka telah mendirikan sebuah mezbah yang bernama Tofet di lembah Hinnom. Di atas mezbah itu mereka membakar
membakar anak-anak mereka, lelaki dan perempuan, sebagai korban untuk dewa-dewa. Padahal aku tidak pernah menyuruh mereka melakukan perkara itu. Bahkan tidak pernah hal seperti itu timbul di dalam fikiran aku. Oleh itu, akan tiba masanya tempat itu tidak lagi disebut Tofet atau lembah Hinnom, melainkan lembah pembantaian. Mereka akan menguburkan mayat di situ kerana tiada lagi tempat lain. Mayat akan menjadi makanan burung dan binatang buas yang tiada lagi orang yang menghalaunya. Negeri ini akan menjadi tandus. Suara kegembiraan dan kesukaan serta keriangan pesta perkahwinan di kota-kota Yahuda dan di jalan-jalan Yerusalem akan aku hentikannya. Ya. Kerana dosa ini berlaku. Ya. Mari kita merenungnya dan bertaubat bila kita tahu Tuhan bercakap dengan kita. Kita mesti bertaubat kerana kesalahan kita lakukan kepada Tuhan dan kesalahan ini menimpa diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Shalom.